perbahasan dan benda yang kita kena bicara wajib. Allah katanya, wahai si fulanah binti si fulanah, ketika mana umur kamu 30-an, kamu pernah meredahkan aurat, kamu sidai berkembang ikut teradapnya. Orang lain memandang kamu, tak, dia kata, wahai Allah, ketika tu rumah saya bukan ada orang pun, kawan tu lalu buat apa, maka akan dibicarakan. Saat kita bersalah, maka akan diazab. Azab lama mana? Wallahu alam bisawab. Yang pasti lama dan sakit lah. Maka selesai daripada kafarah, daripada penyucian tersebut, maka barulah akan diampunkan. Dan Nabi sebut di dalam hadis akan dibasuh dalam telaga Kautsar. Dibasuh dengan basuhan yang membersihkan seorang manusia tadi dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini hadis Nabi. Lama mana tak tahu, nak abang lah. Tetapi ada dosa yang kalau matinya kita terlibat dengan dosa-dosa ni, Nabi kata dah, Allah tidak akan ampunkan abadan abada, selama-lamanya. Maksudnya kekal lah di dalam neraka Allah, forever and ever lah. Nah, kekal dalam tu, asfali minan nar, di pantat neraka yang paling bawah, di bawah neraka yang paling level yang paling teruk, kekal selama-lamanya. Nah, maka Nabi sebut kepada sahabat ada 3 benda. Yang pertama, kata Nabi SAW, moga-moga dosa ni tak ada dengan kita. Yang ada kita bertaubat pada Allah. Yang belum ada, jangan sekali-kali minta lah agar Allah jauhkan daripada benda ni dengan kita dan keluarga, insya-Allah. Yang pertama, kata Nabi, isyraku billah, dosa mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mensyirikkan diri ini, yakni seolah-olah hidupnya bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut dengan perkataan syirik, mungkin kita berasa syiriknya hanya semata-mata menyembah berhala. Kita mungkin rasa lega sebab dalam kalangan kita ingat syirik hanya orang yang menyembah berhala, orang yang i'tiqad Tuhan selain daripada Allah. Ya, itu di antara salah satu perbuatan-perbuatan syirik. Tapi termasuk juga di antara jalan-jalan yang dekat dengan syirik adalah ketika mana orang yang meninggalkan salat. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata, ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur? Semayang. Beza kita dengan kafir, beza kita dengan golongan orang yang melakukan pada jalan-jalan syirik adalah bab meninggalkan salat. Saya rasa saya tak bimbang lah ibu-ibu yang hadir hari ini di antara orang yang insya-Allah jaga semayang. Tapi yang kita bimbang anak-anak kita. Ni kita duduk dalam surau ni. Ni agak-agak main lohok ni anak kita di rumah mayang gini. Jumaat tadi anak lelaki kita pergi semayang, betul ke tidak? Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran tanggungjawab kepada ahli keluarga ni. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan orang di bawah jagaan kamu, ahli keluarga kamu, adik-beradik kamu, suami kamu, anak kamu, isteri kamu, daripada apa? Nar, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila ada seorang anak murid tanya kepada guru dia, dia kata, Syekh, macam mana kami nak membangunkan anak yang susah nak bangun semayang? Saya rasa masalah ni semua hadapi lah, termasuk saya. Walaupun anak-anak saya kecil lagi lah, sulung, baru prasekolah. Tapi kita nak bangunkan dia memang payah, benda yang sangat susah. Kadang-kadang saja gerak dia bagi subuh untuk dia belajar juga. Tak, kita tak ada lah sampai pukul dia, tapi kita bangunkan dia tu, kita kena sabar lagi lah, gerak. Sebab dia payah. Bila ditanya kepada guru dia, macam mana keadaan yang begitu payah nak bangunkan, dan apa kaedah yang paling baik nak bangunkan anak? Maka Syekh tu jawab apa? Kalau kamu nak membangunkan anak kamu dalam keadaan rumah kamu terbakar, agak-agak nak bangunkan macam mana? Ibu-ibu kalau rumah tengah terbakar, nak gerak anak lagu mana? Macam dia gerak pagi tadi Pagi tadi gerak anak lagu mana? Habis kuat tu, buka lampu, tutup kipas. Habis macam tu lah, kita nak keluar subuh, kita pergi buka lampu, tutup kipas, sebab kita tahu lagi dia hangat, lagi dia bangun sendiri ya. Ya, itu biasalah, saya pun tu almarhum mak saya hidup pun hatu lah, biasa dia buat macam tu. Tapi ayah saya dalam mak mayang dia tegas sikit. Ayah lah kemai dia main duk geletek kaki sampai kita bangun. Dan perbuatan yang sama mungkin kita buat hari ni, yang terkadang kadang-kadang anak kita tak semayang. Bila anak tak semayang, seolah kita redha dia melakukan salah satu di antara perbuatan yang dekat dengan perbuatan syirik pada dia. Kita terlepaslah, kita semayang elok mah, tapi anak-anak macam mana ni? Lepas tu Syekh kata, macam mana keadaan kalau kamu nak membangunkan anak ketika rumah kamu terbakar? Takkan nak gerak macam pagi tadi ikut, pergi kat dia, abang ni, bangun abang, ni rumah tengah terbakar, 5 minit lagi mak mai balik.
Kita tak akan buat panggil macam tu sebab kita tahu rumah tu kena terbakar. Sedaya upaya kita akan bangunkan anak. Sebab apa? Kebimbangan tu dia kena dengan api ni. Cerita dia sayang kepada anak ni bukan kira siapa dia lah. Siapa pun dia tak mau anak dia menanggung susah. Kita hantar anak kita pergi sekolah pagi-pagi, tengok-tengok dia kena biri tengah panas. Susah hati tak kita? Walaupun kita tahu dari sudut kesalahan anak kita salah. Tapi ketika tu bergolak ni hati kita sebagai mak ni rasa geram, ambil cikgu ni bagilah kemaafan kat dia, padahal kita tahu dah puluh tahun dah kalau tak pernah pergi awal pun. Tapi sebab apa? Ketika tu perasaan namanya belah kasihan. Firasat sebagai seorang mak ni, dia tak mau anak dia susah. Kita susah tak apa. Tak tidur tak apa. Anak saya semalam yang nombor 3 demam. Kita tidur ngangar-ngangar, isteri tak tidur. Sebab apa? Kesusahan dia tengok anak tadi, satgi takut kot tarik kau, satgi dia nak jelum kepala, satgi dia nak ni, satgi dia nak ni. Sebab apa? Tu kesusahan yang mana-mana mak daya akan tanggung. Sebab apa? Sebab tu Allah sebut, bahasakan dalam hadis kursi, ketika Allah tanya kepada malaikat, khabattum thamarahu fuadihi, wahai malaikat, betul kang pada cabut nyawa samarahu fuadihi dengan dibahasa dengan buah hati. Nabi kata besarnya nilai anak-anak kepada mak dan ayah sehingga dibahasakan buah hati. Maksudnya kita sanggup meletakkan apa susah pun kita tak apa, tapi bukan pada anak. Masuk di rumah tengok lauk sukuk seorang makan, kita sanggup berlakon kata kita dah kenyang, yang penting anak kenyang. Kita tak cukup tidur tak apa, yang penting anak cukup tidur. Kadang-kadang suami baru balik nak berehat saat pukul 12, anak telefon abah ni saat pukul 3 sampai. Dia tidur dalam keadaan, kita dan suami tidur dalam keadaan yang tak apa nak jerak sangat. Sebab dia tunggu sakut segi anak sampai, takut kesian nak tunggu pukul 3 pagi tu. Sebab apa? Tu anak. Sama-sama ya semua. Maka Syekh kata apa? Kalau kamu sayang kepada anak, bangunkan anak kamu. Walaupun dalam keadaan kalau terpaksa bertegas sikit pun tegaslah kepada anak. Dalam benda lain kita boleh bertoleransi, tapi dalam bab semayang, dalam bab aurat, dalam bab benda yang bersabit dengan hukum, ketika saat bawa bagi betul dia juga. Saat kita taat kepada Allah, bawa dia juga taat kepada Allah. Sebab ketika kita membiarkan mereka meninggalkan solat, kita biar anak perempuan kita mendedahkan aurat, seolah-olah ibu-ibu redha untuk mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia kita lalu di jalan besar ni, kita tengok orang kemalangan. Bukan sabit dia beradik kita, kita tak kenal pun dia, tapi kesian nak tengok. Kesian tengok patah tangan, patah kaki, berdarah, merata, cerot. Kesian ni main ni kadang-kadang sampai tak gamak nak tengok. Kan tak gamak apa, sebab kita tahu kalau kita tengok dia main, saat kita tak lalu nak makan, dia main rasa semacam, saat jadi tak ada mood. Tu namanya kesan tu, kesian lah. Habis bayangkan pula kalau lah itu keadaan anak kita lagi ya. Lembek lutut kat situ. Maka samalah keadaan kata Syekh ketika kamu sayang kepada ahli keluarga kamu, maka pastikan mereka juga taat kepada Allah dalam bentuk apa pun, bawalah untuk taat ni. Sebab tu dalam bab syirik bukanlah hanya semata-mata ketika mana orang yang menyembah berhala. Termasuk syirik ini adalah orang yang meninggalkan salat, orang yang membelakangkan hukum-hukum agama, orang yang hidup seolah tidak bertuhankan Allah. Tu kata hari ni dahsyat, Nabi kata watazharul fitan, fitnah yang akan mai kepada umatku ni banyak. Sebelum Dajjal datang, Allah akan mendatangkan dengan watazharul fitan, fitnah-fitnah hak lain dulu ni. Hari ni cuba tengok dengan televisyen ramai mana hak tinggal semayang. Malam-malam cuba tengok pukul 7 sampai pukul 8 drama Melayu apa. Lah ni cerita apa baru? Tak tentu arah apa dah. Ha? Itu tu. Semalam saya tak ada kuliah. Balik rumah nak ambil isteri kat rumah mentua, saya tengok sat dia tak tentu arah cinta ke apa tau. Lebih kurang tu lah. Dak cerita merapu macam tu lah, berjuta orang tengok ni. Bukan kata salah nak tengok, bukan kita nak mengharamkan cara mutlak televisyen, dak. Tengoklah, nak tokok televisyen pun boleh. Tapi yang kita bimbang sampai semayang dilewat-lewatkan. Nabi kata man jama'a baina salatain, barang siapa yang menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Ini panggil jenis mayang lambat ni. Orang Kedah panggil apa? Makngot ni. Jenis makngot, dia duduk kali, dia buat relax, mayang hujung-hujung waktu. Perbuatan tu seolah-olah mukhaddimah kepada perbuatan dosa-dosa besar. Seolah membuka di antara pintu-pintu dosa besar. Cerita dia bukan tinggal semayang lagi, cerita melewat-lewatkan solat pun Nabi larang dah. Tu tak kira petang-petang je tengok sinetron, tak sinetron, lepas tu sambung cerita ulak tu apa, razia sultan lah, segala nenek benda.
Dah, benda-benda bukan nak larang tu benda ni, bukan kata tak boleh tengok. Tengoklah, tapi janganlah sampai keadaan tersebut untuk kita menjadikan hujah untuk kita solat pada lewat. Solat di hujung-hujung waktu Nabi larang. Lepas tu kata Dajjal tak main lagi. Cukuplah dengan yang benda-benda macam ni pun ramai mana dah kecundang dah. Tu tak kira lagi hak main, kadang-kadang tengok Allah hari ni serabut main pula duk apa ni, pelancaran tudung di kelab malam. Dah, dia tahu. Kalau tanya orang bukan Islam pun dia tahu benda tu salah. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam yang tak bertudung, yang main istiqamah dia tak bertudung. Kalau kita kata hang ni tak bertudung tapi cakap bab Islam, dia kata jangan dihukum dia gitu. Dia kata yang penting hati baik. Dia akan kena lah kat mana pun. Dia pun tahu kata benda tu salah tapi tak buat ke. Yang ni yang disebut seolah-olah hidup tidak bertuhankan Allah. Dia tahu undang-undang sebut macam tu tapi saja nak langgar. Dia tahu kata tak boleh tapi saja nak buat. Sebab apa? Hakikat umat akhir zaman Nabi kata mereka ni akan suka buat benda yang Allah larang. Memang betul dah. Orang duk kata arak haram, dia nak buat arak pesta arak. Orang duk kata LGBT tak boleh, dia nak juga LGBT. Maka inilah keadaan yang tenaknya umat akhir zaman yang disebut kita duk faham syirik hanya semata-mata orang yang sembah berhala. Dah, termasuk syirik di antara orang yang meletakkan agama nombor 2, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka sanggup berjual agama, jual agama tak apa, atas kepentingan pada kepentingan dunia. Nak pada untung dunia, sanggup buat macam-macam. Na'udzubillahi min zalik. Maka ingat, perbuatan syirik, perbuatan yang kalau kita mati Allah tidak akan redha, Allah tidak akan ampun selama-lamanya. Tak kira siapa kita. Kamu ni orang yang alim, orang yang biasa, kamu tok guru, kamu pemimpin, kamu rakyat, kamu kerajaan, kamu pembangkang, kamu siapa pun, mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada sedikit pun bahagian yang melayakkan kita untuk menoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan di antara syirik juga yang hari ni banyak minta maaf sebut, saya 2 hari 3 hari lepas kuliah di Pulau Redang. Masjid di Pulau Redang. Habis kuliah tu dia duduk jamu makan di rumah. Salah seorang jemaah dia jemput, lepas tu ada seorang lah dia cerita, dia kata mak dia tenat nazak di rumah. Jadi malam-malam duduk merapu cakap macam-macam sebagainya. Kebetulan hari malam tu saya ada dengan tok guru saya Ustaz Arifin Ayub. Jadi kita pergi terus di rumah. Cek balik memang ada saka lah yang pertama, yang mak dia ni ada terlibat dengan saka. Dan bila saka dan keadaan badan dah lemah macam tu, benda lain pun akan masuk juga. Dia kemai yang duduk di kawasan-kawasan dekat tu pun akan tumpang dalam badan dia dan sebagainya. Jadi bertembung di situ. Cuma alhamdulillah lah kepada yang terlibat tu, kita dah pelepah lah malam tu selesai terus untuk buang saka daripada badan. Sebab ingatlah saka tak perlu pun kena ada waris dan sebagainya untuk buang. Kita didoktrin lama dah, kalau ada saka mesti kena ada waris terima. Dah, boleh buang dia, tak ada masalah. Nak buang dia sat sangat je, kena kaedah yang betul je. Dan saka memang boleh untuk menurun, untuk diserahkan kepada orang lain mengikut perjanjian-perjanjian tertentu. Dan dia tak perlu pun cari adik-beradik. Tahun lepas kita jumpa satu kes, dia pergi mengurut lepas bersalin kan, nak buang angin dah, nak betul jadi rahim dan sebagainya, banyak lah untuk nak ni mengurut ya. Tukang urut ni orang yang ada saka, yang dia dah tahu dah nak mati, dia tak tahan nak tanggung perjanjian. Dalam mengurut tu dia buat tu yang amalan untuk letak saka dalam badan kawan tu. Ni kes yang pelik sikit. Ni tapi wallahi jumpa. Kesian lah kat dia, 12 tahun duk tanggung benda yang bukan daripada perjanjian dia. Benda tu kacau, pun pecah belah rumah tangga sampai peringkat keluar daripada rahim ni, keluar daripada kemaluan, keluar paku jarum. Dia nak bagi pecah belah, memang dia bukan daripada perjanjian asal. Ni ramai mana ni yang mungkin terlibat dengan ilmu saraf badan. Orang lama-lama dulu, bukan semua nah, tetapi ada segelintir daripada kalangan tok bidan dia panggil. Dia ada amalan tu, bukan semua nah, tapi segelintir yang dia nak bagi, nak cuci darah, dia adalah beberapa amalan disebut untuk nak bagi kurang kesakitan kepada orang yang tanggung. Maka dia buat perjanjian-perjanjian tertentu. Maka benda-benda yang macam ni berapa banyak yang masih terlibat dengan perbuatan syirik dan kurafat. Kalau mati dalam keadaan menanggung pada perjanjian tadi, maka dia termasuk di antara syirik, mensyirikkan diri kepada Allah. Sebab dia berhajat daripada makhluk selain daripada Allah. Na'udzubillah.
Dan banyak orang lama lah dulu yang tengok. Mungkin kita nak salahkan mereka 100% tak boleh juga. Sebab kadang-kadang orang dulu dia mungkin ketika tu ilmu syariat tak sampai. Orang tahun 60-an, 50-an, 40-an, mungkin ketika tu dia tak faham. Dan dia pun bukan ambil untuk buat mudarat pada orang. Dia bukan ambil ilmu tertentu ni untuk dia nak santau, sihir dan sebagainya. Dia ambil kadang-kadang nak pegang tanah. Dia ambil nak jaga kebun. Dia bela untuk nak jaga sekian-sekian kawasan dia dan sebagainya tu. Tetapi perjanjian tu tetap dikira perbuatan yang syirik. Kalau kita tahu ada orang terlibat, wajib untuk kita usahakan untuk bantu di pelepah dia dah. Jangan duk biar. Sebab kalau dia mati dalam keadaan menanggung benda-benda macam ni, na'udzubillahi min zalik, meninggal dia dalam keadaan yang terlibat di antara salah satu daripada jalan yang mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah amalan kita tak banyak, tiba-tiba duk sangkut dengan benda macam tu lagi jam lah. Sial lah, kesian. Banyak dah beberapa kes yang kita tengok meninggal dunia yang dia dah meninggal dah 3-4 hari. Tapi seolah-olah macam hidup lagi. Padahal bukan, dia hidup, roh dah tak ada dah, meninggal dah ni. Tapi benda tu duduk dalam badan. Lepas ruqyah apa semua selesai, putusnya dengan benda tu dah keluar daripada badan ni, keluar ni ayak-ayak busuk habis. Dah meninggal 3 hari dah. Cuma tertutup hijab dalam bentuk makhluk tu duduk menumpang dalam badan pula. Tu tak padan lah untuk terlibat dengan benda-benda macam tu. Dan kita beranggapan, saya dulu ingat waktu kecil, saya mula duk terlibat dengan perubatan Islam tu 2008-2009. Saya duk ingat dengan almarhum lah ketika tu. Allahumma salli sama. Saya duk ingat mungkin lagi 10 tahun benda ni akan pupus ikut. Saya rasa mungkin dia akan tenggelam mengikut daripada arus zaman moden ni. Dan dia tidak pernah tenggelam. Lagi canggih zaman, lagi canggih pula alam yang kata ilmu sihir ni. Tambah hari ni tuan-tuan, dia tak perlukan gambar, dia tak perlukan rambut, dia tak perlukan baju. Dengan nama boleh sihir orang dah. Kan dulu orang tuan-tuan marah kan, rambut ubah merata, kuku ubah merata. Betul, itu alat-alat boleh gunakan untuk sihir. Baju jangan duduk sidai, mengikut seradap, ikut luar rumah dan sebagainya. Malam-malam kena kutip baju, jin kencing lah apa semua. Dulu dia kias dengan bentuk macam tu. Maknanya itu alat-alat untuk sihir. Sekarang ni tak perlu dah, gambar tak payah. Dia tahu nama ya. Dia tahu nama penuh. Sekian-sekian si fulan bin fulan, dia boleh sihir dah. Tu kata canggihnya zaman hari ni yang kata kesesatan dan fitnah yang Allah datangkan juga banyak. Maka batu minta nak mendepani dengan masalah-masalah hari ni. Tidak ada jalan melainkan sama-sama lah menguatkan iman masing-masing lah. Dan bukan sekadar menguatkan kita, bantulah orang lain juga. Ni macam ibu-ibu duk buat ni, pengajian macam ni, ajak orang. Dan kita tengok jiran kita, bukan kita baik, bukan kita ni bagus sangat, tapi kita ajak tu, moga-moga kita dapat perbaiki, dia dapat perbaiki juga. Dari sudut yang disebut tu kadang-kadang mungkin tak kena kat kita, kena ke dia. Mungkin tak kena ke dia tapi kena ke kita. Sama-sama lah ambil manfaat. Dan yang bercakap menipu bukan baik tak mana. Dosa macam orang lain juga. Cuma kalau yang disebut tu kena juga dengan dia, wajib dia ambil iktibar juga. Saya wajib ambil iktibar juga. Nah, maka berhati-hati. Zaman yang Nabi kata syirik itu akan jadi benda yang sangat banyak. Sehinggalah khutbah Nabi yang terakhir di Padang Arafah. Kalau kita belikan tag khutbah Nabi yang terakhir tu di Padang Arafah sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi khutbah tu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang pertama menangis. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni Allah bagi kasyafnya, dia tahu dah ketika Nabi menyampaikan khutbah, selesainya agama Nabi bawa kepada umat, maka cukup, sampai itulah umur hayat Nabi. Dia menangis dah. Orang lain tak boleh, orang duk semangat ketika Nabi khutbah. Maka dalam keadaan menangis, apa benda pertama Nabi pesan? Nabi pesan la isyraku billah. Janganlah sekali-kali kalian mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian membenarkan isteri dan anak-anak keluarga kamu mensyirikkan diri kepada Allah. Sebab dosa syirik, dosa yang sungguh sangat-sangat besar. Yang kedua Nabi kata apa? Wa uququl walidain. Dosa yang paling besar kalau kita terlibat ketika kita hidup, maka Allah tidak akan ampunkan selama-lamanya. Yang kedua adalah dosa ketika mana derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Menderhakai kedua ibu dan ayah. Dalam bab derhaka ni, kita nak menghukum derhaka ni tak tahu dengan bahasa yang macam mana. Kita duk faham derhaka ni anak-anak lempak mak ngayah pergi rumah orang tua-tua. Kita duk faham derhaka ni hanya semata-mata orang yang pergi terajang mak ayah dia, pergi tampak mak ayah dia, cakap kasar. Tuan-tuan, termasuk dalam bab derhaka anak-anak yang bagi detik kepada mak ayah, detik yang tak sedap kepada anak-anak. Apa maksud dia? Contohnya kalau terlibat, moga Allah ampunkan dosa kita semua. Contohnya kita jarang ziarah mak ngayah. Contohnya kita yang duduk Johor dengan mak ayah duduk belah Johor, mak ayah duduk belah Pantai Timur, kita duduk di Kedah ni. Nak balik setiap bulan tak munasabah lah. Tak ada kemampuan lah kita nak balik setiap bulan dengan kosnya, dengan masanya.
Tapi gunalah teknologi sekurang-kurangnya untuk kita kerap berhubung dengan dia. Sebab bimbang apa, ingat, nafsu setan iblis tipu daya, dia akan cari jalan macam mana pun nak menipu seorang manusia tu. Kebimbangan kita duduk di kampung, mak ayah terdetik apa, anak aku ni dah sebulan tak balik jenguk aku. Kurang-kurang tak boleh balik jenguk pun, kalau kita telefon pun tak apa dah. Tapi tak telefon juga. Kita kena ingat satu ya, mak ayah kita pergi surau, orang bercakap pasal anak-anak mereka. Ni ibu-ibu duk main ni, kalau anak telefon kita sonok dah nak cerita ke orang lain. Mana kita dah cerita, oh cucu baru ni alhamdulillah pagi tadi dapat result SPM, kemarin dapat result SPM sekian-sekian. Kita bercerita. Orang yang kita cerita tadi, dia pun ada anak-anak cucu kak. Ketika tu bergolak tak? Dia teringat dah kat anak cucu dia? Teringat. Baik, dalam sudut ingatan tadi dia detik apa? Ish, anak aku betul lah 2 bulan dah tak berhubung aku ni. Mai rasa bentuk macam tu pun kebimbangan. Kita duduk tapak kaki kita selangkah dekat dengan derhaka ni. Habis nak buat guna? Sedaya upaya berhubung bagi kerap. Sebab tu macam ni Tan. Ibu-ibu buka balik telefon, cuba tengok dalam lock call tu. Lock call kita tu kan. Kita dah call siapa setiap hari kan ada. Tengok Ustaz nama mak pak kita, kalau yang ada masih ada mak pak lah. Tengok Ustaz live bila kita call. Call anak-anak tak berhenti lah noh. Call suami tak berhenti juga. Tapi kalau mak ayah jarang kita call. Bersedia satu bentuk. Kita jarang berhubung dengan mak ayah, anak-anak akan jarang berhubung dengan kita. Ni Nabi sebutlah hadis. Nabi kata, man la yarham, la yurham. What you give, you get back. Apa yang kita buat hari ni, kita akan dapat balik. Lepas tu 2 benda Nabi kata apa? Allah tidak akan tangguh 2 benda ni, melainkan Allah akan bagi di dunia. Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama, sedekah. Kita sedekah di dunia, dunia lagi Allah balas kebaikan kepada kita. Akhirat ada, tapi dunia Allah bagi dah. Yang kedua, perbuatan dengan mak ayah. Hari ni kita berhubung dengan mak ayah kerap, Allah akan bagi anak-anak kerap berhubung dengan kita. Hari ni kita 2 bulan, 3 bulan sekali kita berhubung dengan mak ayah. 3-4 bulan sekali lah nanti anak-anak akan berhubung dengan kita. Tambah-tambah zaman mereka lagi lah sibuknya, mereka tak tahulah dengan macam mana. Dengan teknologinya, dengan rajanya, dengan zaman mereka ni tak tahulah. Zaman anak-anak saya, zaman anak-anak ibu-ibu belakang ni tak tahulah. Maka tidak ada jalan melainkan kita lah yang pertamanya, kalau mak ayah masih hidup, berhubung dengan dia sekerap mungkin. Bahasa mudah macam ni. Ibu-ibu duduk ada hari ni, bila anak call, naik nama dia pakai telefon, sonok. Naik nama ni, Alung. Naik nama Angah. Naik nama, sonok. Tak ada cakap lagi, sonok dah. Bukan cakap lagi, kita tengok nama dia dalam kuliah ni, telefon bunyi, kita tengok. Oh ya, anak call. Senyum dah seorang-seorang. Walaupun kita tahu, biasanya kita angkat, dia kata apa, abah, mak duit tak ada ni. Duk kena buah tu sedia. Kita dah bersedia lah jawapan tu. Kita dah tahu dah soalan yang akan dia tanya, nak duit. Walaupun dia tanya, mak sihat tak? Mak ni, tapi ujung-ujung tu lah, ending dia sama lah. Mak ni duit tak ada, mak abang ke abah, mak buah sikit, nak buat beda nak makan ni. Tapi tetap kita syok. Kalaulah perasaan yang sama Allah datangkan kepada kita, habis mak pak kita di kampung takkan tunggu kayu kot. Sama juga, dia pun berhajat dengan benda yang sama. Belilah telefon acak-acak ayam, tak apa dah. Nak 3-40 ringgit, biar biji kat dia. Saya bawa ayah saya beli telefon lah itu. Nak ambil telefon elok sikit, dia tak mau. Dia kata cari telefon yang paling senang dan yang paling tahan. Lah satu telefon tu 100 lebih, 100.5 kot. Murah sebab dina tu. Tapi memang tahan sungguh lah. Cas hari ni minggu depan pula. Cas. Jadi mudah, memang mudah sungguh. Sampai charger kerja hilang, nak mau tak hilang seminggu sekali guna. Tak apalah, beli hak jenis tu pun tak apa. Atau kita buh telefon rumah tu kan, taubat lahum, tak payah cas dah. Letak sampai kiamat. Call angkat. Tak mau cakap, letak. Takkan hak tu pun tak boleh. Kita menggunakan alasan macam-macam. Kalau tak mau buat, dia akan guna. Mak saya tak pandai lah, mak saya tak boleh guna lah sagi tu. Kalau kita nak guna hidup dengan alasan, 1,000,000 alasan kita boleh bina. Tetapi kenapa tidak kita menjadikan teknologi itu sebagai bahan yang sekurang-kurangnya mengelakkan kita daripada datang perasaan pada dia, teringat kat kita. Jangan. Seperti mana kita sendiri berasa sakit bila anak kita tak balik ziarah kita beberapa bulan, kita sendiri berasa. Jangan sampai detik pada dia. Sebab detik pada dia takut datang perasaan yang macam-macam tu, teringat kat kita, takut selangkah dekat dengan jalan-jalan yang derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Baru ni saya balik ziarah ayah. Antara perkataan yang habis senyap adik-beradik. Lepas tu semua dah ada, ayah saya kata apa? Dia kata, biasanya waktu maghrib ni abang ajar, almarhum lah, dia kata, ayah kata, abang ajar main duk ambil pak pergi kuliah. Senyap habis semua. Jadi hibur habis, dia tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan, ketika ayah saya teringat kat almarhum dengan benda macam tu, pahala bagi dia.
Pahala bagi dia tu. Dia meninggal dah ketika tu. Tetapi saat mak dengan ayah teringat untuk dia. Teringat pula dalam bentuk kebajikan di atas dunia. Saya akan berebut dengan dia setiap malam, sama ada dia ataupun saya akan bawa ayah pergi kuliah. Waktu tu ayah saya teringat, kata, seronoknya kalau biasanya waktu ni duk siap-siap nak pergi kuliah dengan dia dah. Dia dapat pahala kat sana. Baik, saya dengan ibu-ibu lah ni nak posisi dalam bentuk macam mana ni, nak bagi sekongkong mak dengan ayah teringat kat kita. Kalau kita mati ataupun dia mati, nak teringat kat mana? Batu hari ni, kalaulah dengan sudut perbuatan kita pun jarang berhubung dengan dia, bersedialah untuk apa-apa kemungkinan. Untuk anak kita juga sibuk kita nanti. Ataupun kita hari ni kita jadi, minta maaf sebut, kadang-kadang kita akan nak suami kita tumpu kita. Ataupun kita nak sama rata di antara mak ayah kita dengan mak ayah dia. Maka ibu-ibu tunggulah saat kita menjadi, kita abang asyik mak abang lah. Mak saya, tuan-tuan ingat, ibu-ibu ingat, suami ketika menikah dengan kita, mak dan ayah dia tetap tanggungjawab nombor satu dia. Bila kita meletakkan, kita kata abang kena buat sama, tak apalah, dia hak dengan mak mentua dia pun sama juga, mak ayah kita pun sama juga, tapi keutamaan hak dulu. Ketika kita menjadi satu, minta maaf sebut, satu masalah kepada dia, balik kampung dia jadi buat muka cuang lebih daripada jebon, kena tarik. Ibu-ibu tunggulah, ibu-ibu ada anak lelaki ke? Allah akan balas. Saya kata ada hadis tadi sama je. Allah akan balas anak kita, dia akan dapat suami isteri yang macam kita, panggil. Jadi berat ke arah dia nak apa semua. Tunggu benda yang sama. Sebab ni janji Nabi SAW. Batu bahasa mudah, kita nak anak-anak kita meletakkan kita sebagai utama bagi dia. Kita letakkan mak dan ayah, suami kita yang utama lah hidup kita dulu. Dunia dia keulang benda yang sama aja. Apatah lagi dari sudut perbuatan kepada mak dan ayah. Sebab tu bila bincang bab derhaka, skop yang sangat luas. Bukan kita pergi terajang, bukan kita pergi sepak, bukan kita maki. Kita diam tu kadang-kadang kebimbangan duduk dalam fatrah derhaka tadi, na'udzubillah. Maka sebab tu kerap berhubung dengan mak ayah selagi mana kita mampu dan selagi mana kita boleh. Ini pengalaman lah. Saya 2012 program dengan RTM di Senawang Negeri Sembilan, dia panggil untuk kita buat Allahumma salli alaihi gimmick hari raya. Waktu tu bulan Ramadan, minggu pertengahan hujung Ramadan tu, dia panggil tu, ustaz kita main buat program, lepas tu kita buat macam raya, bakar lemang, bagi baju raya, bagi seronok lah untuk rumah orang tua-tua ni. Saya pun seronok, saya ajak isteri saya waktu tu pergi. Tapi rumah orang tua-tua tu ada 40 orang. Rumah orang tua-tua ada 40 orang. Semua yang muslimat lah, ibu-ibu perempuan. Yang lelaki duduk di Kajang. Jadi bila sampai-sampai di rumah tu orang 90% adalah Islam, 2 orang yang bukan Islam. Dan apa yang mengejutkan, owner dia adalah orang bukan Islam, Doktor India lah, beragama Kristian. Moga-moga Allah bagi taufik hidayah lah pada dia, insya-Allah. Jadi bila saya duduk sembang, saya bagi pengisian tu tazkirah lah sebelum buka puasa dalam pukul 6.30, 6 tu kita bagi tazkirah sampai pukul 7 lebih. Tak kau nak buka puasa, saya duduk tengok doktor ni dia tak makan apa pun, kok kata nak tegur ayat kau, tak ada, dia tunggu sampai buka puasa. Saya tanya dengan ada seorang makcik sebelah tu, dia tanya, dia panggil dia ibu-ibu, memang di sini doktor akan buka puasa sekali ke macam mana? Dia kata betul Ustaz. Dia kata doktor baik, dia bagus dia kata dia kalau kami puasa, dia akan puasa juga, dan dia tidak akan makan apa-apa melainkan dia akan buka puasa sekali dengan kami. Dan apa yang mengejutkan, bila azan dia tak makan lagi, dia suapkan makcik-makcik dulu, kat ibu-ibu dulu dia suap semua, baru lepas tu saya hebat. Lepas tu sembang dengan makcik tu, dia kata memang betul Ustaz, dia kata dia tak akan makan selagi mana dia tidak mengenyangkan kami. Saya terus teringatlah hadis Nabi cerita dalam Sahih Bukhari tu tentang bagaimana Nabi SAW akan cari orang tua-tua untuk disuap makanan di pasar. Bukan saya nak harap lagi, bukan nak suruh ibu-ibu lagi balik pergi cari mak ngangor mak luar ni. Bukan nak suruh, nak abang kata dari sudut akhlak dan teladan, tangan nak cakap dapat Allah wa tukallimuna aidihim. Tapi dari sudut percakapan apa amal yang kita buat dengan mak ayah, yang kita takut ni, tangan ni lah menjadi benda yang mungkin pernah menyakitkan dia dan menjadi asbab kepada tergolongnya kita daripada kalangan anak yang derhaka. Kita jaga semayang habis meta dah, kita jaga halal dan haram cukup elok dah, kita jaga beraurat ni memang kita jaga, sok hand bukan tekat sok hand, habis hand dah kita bubuh. Tapi tiba-tiba sangkut dengan dosa hak ni. Waktu bila tengok dia, Allahu akbar, kita duduk jam dah, duduk tengok dengan isteri saya nak makan, tak lepas habis dah kita. Dalam duduk tengok dia, ada seorang makcik tu berak, dia cempur makcik tu masuk dalam bilik air ni, basuh berak dengan tangan. Saya duduk tengok, kata jam dah. Dia keluar lah, dia kata apa? Dia kata Ustaz, dah 3 tahun buka ni, belum ada lagi anak yang sudi ataupun sanggup untuk basuh berak mak dia. Saya senyap tu. Dalam hati terpaksa mengakui, dalam hati kecil kita kata betul lah, aku sendiri tak pernah buat. Kita sendiri tak pernah buat. Sembang ke orang perempuan-perempuan, kita tak pernah buat. Tak apalah. Lepas tu dia kata Ustaz, yang mereka buat
Ada yang buat masuk mak bilik ayak ni corak daripada jauh je. Bau rasa macam kotak sangat taik tu. Padahal taik itulah yang dulu yang besarkan dia. Tangan itulah yang dulu besarkan dia. Tak ada. Dia kata. Selesai semua saya nak balik dah. Salam seorang tu. Ada satu katil tak ada orang, tak ada penghuni situ. Saya tanya doktor mana ni? Nama dia Puan Azizah. Dalam tanya tu doktor tu tarik tangan isteri saya duduk dengan dia. Bila duduk dengan dia tu dia kata Allahumma salli samad. Dia kata puan ni baru meninggal dunia. Dia tunjuklah profil kan di rumah orang tu dia ada profil anak-anak. Anak ni kerja apa, anak ni duduk di mana. In case kalau berlaku apa-apa ni mudah untuk kontak anak-anak. Saya boleh katakan anak-anak dia 4 orang anak dia semua berjaya belaka. Bukan nak kata bila berjaya jadi derhaka nah, tidak. Itu subjektif lah. Ada anak yang biasa tapi derhaka pun ada. Anak yang berjaya jadi bagus pun ada. Ini atas subjektif atas diri masing-masing lah. Cuma anak dia tu semua berjaya. Doktor ada, dengan cikgu, pensyarah. Hebat-hebat lah saya boleh katakan grade gaji ni semua 41 ke atas lah. Hebat lah, Alhamdulillah berjaya. Cuma dia kata anak-anak ni panggil dia terjahat lah. Sebab dia tipu mak dia kata nak bawa pergi jalan. Mak ni packing barang bagi elok nak pergi jalan ni. Lalu dia pergi hentak rumah orang tu. Setahun lah. Daripada tarikh kematian tu dah hampir setahun dah. Dia baru meninggal. Tapi tarikh dia tinggal dia di rumah tu dah setahun dah. Dia kata setahun duduk di sini. Benda apa lagi nak tanya. Hari-hari tanya doktor. Bila anak nak main? Bila anak nak main? Bila anak nak main? Dia pun sabuk juga. Bila orang tanya benda yang sama. Dia telefon anak tak angkat. Anak reject call. Dia hantar mesej. Bila hantar mesej dia kata. Anak dia balas. Anak dia kata kami nak jaga memang tak dan. Kami sibuk. Kami kalut dengan kerja. Dia kata kami punya housemate pun tak boleh nak jaga lah sebab dia berak merata dan sebagainya. Jadi tak apalah dia kata dia boleh bagi duit dan sebagainya. Tapi kami tak boleh nak jaga. Cuma dia kata kami boleh datang untuk tengok dia, kami bawa dia pergi makan, kami hantar balik. Doktor kata cukup. Kalau main buat macam tu pun tak apa dah. Doktor maklum dekat makcik yang meninggal tadi dia kata apa? Dia kata anak akan main sekian tarikh. Dia seronok excited. Sebab anak nak main ambil, dia ingat nak main ambil tu. Hari tarikh kejadian anak nak main ambil, anak nak main janji pukul 6. 6 petang. 6 pagi dia siap dah dengan pakai dia, dengan packing barang dia. Saya rasa benda ni benda yang sama je. Ibu-ibu anak telefon ni. Dia kata abah mak ni Ramadan yang pertama lagi 2 bulan ni cik ingat nak balik. Sonok tak kita? Kita duk teringat apa tu cucu-cucu lagi balik jadi meriah rumah lah ni jadi sunyi tak ada siapa. Ni main mengaji ni hingga sikit kalau duduk di rumah lah tengok apa pun tak jadi kosong. Walaupun lagi 2 bulan, duk terbayang dah kita masuk bilik dia duk tengok sekali anak cucu ku nak tidur mana. Kemas dah lembek-lembek kadang-kadang buh dah bagi elok walaupun lambat lagi. Dia sama, dia siap dah hari tu. Daripada pagi tu kata duk tunggu di luar rumah ni daripada pagi sampai tengah hari, petang ke malam, tengah malam tak main. Bagi saya tidak ada satu pun alasan yang anak boleh bagi melainkan mati je. Tak maklum apa, kok kata nak telefon sepatah ke kata abang kereta rosak ke apa tak ada. Dia kata apa, saya pun tak boleh nak panggil dia duduk di luar sampai berbelah-belah jam. Dia masuk sendiri lah kali. Dan dia tidur dengan pakaian yang sama. Esok pagi nak gerak subuh, meninggal dunia dah. Satu benda saya nak abang. Kalaulah si ibu tadi mati dalam keadaan tak redha kepada anak, tidak ada sedikit peneruang kepada anak, melainkan neraka Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, redha Allah terletak pada redha mak dan ayah. Sebab tu dengan hak dengan mak dan ayah, siapa pun mak dan ayah kita, apapun akhlak mereka, apapun perbuatan lampau mereka, wajib ke atas kita tunaikan hak sebagai anak. Walaupun mungkin mak dengan ayah tu pangai muda-muda mereka pernah pukul kita, tak apalah, kita maafkanlah dari satu sudut. Sebab kita tak nampak dari sudut kesusahan. Ataupun sekarang ni anak-anak kita mungkin pangai nampak pelik sikit, jangan bimbang lah. Kita tak tahu anak yang mana nak jasa kita kelak. Jangan membanding-bandingkan anak. Kemarin Rizal anak keluar, ada orang duk keluar macam-macam lah, rasa kecewa dengan anak dan sebagainya. Hal telefon tak mesej baru ni dia kata ustaz saya kecewa dengan anak saya mengaji tak boleh. Saya abang apa kata makcik, kita tak tahu ni 20 tahun ke depan anak yang mana paling manfaat. 5 orang anak, 4 orang mungkin elok semua. Hak seorang tu kadang-kadang tak jadi. Tapi tak tahu ni hak dalam 5 ni hak mana jaga kita nanti. 4 orang ni mungkin nanti semua kerja besar-besar belaka. Nak balik kerak tak boleh. Lah tinggal hak bodoh ni duk rumah nanti ni. Hak bodoh ni nak basuh berak kencing kita. Hak bodoh ni nak jaga makan pakai kita. Hak bodoh ni lah yang pada awal nak bawa pergi klinik. Sebab kita tak tahu ruang yang mana Allah nak izinkan kebaikan pada seorang anak seperti mana Allah izinkan pada anak-anak kita. Sebab tu tidak ada magic di dunia hari ni. Kita nak anak-anak kita jadi baik. Terdahulu saya dan ibu-ibu kita kena jadi baik dulu. Kita nak anak-anak kita mendoakan kita. Kita terlebih dahulu mendoakan kepada mak dan ayah. Ni dok wasiatkan anak ni kalau mak meninggal hang tolong doa kat mak nah. Ni kalau mak meninggal hang buat sekian. Tak suruh bimbang lah ibu-ibu.
kita buat kepada mak dan ayah kita, Allah akan lapangkan waktu anak-anak untuk buat untuk kita. Itu hukum dia yang Nabi sebut. Perbuatan dengan mak ayah, Allah akan balas dunia lagi. Sebab tu mulai pada hari ni kita start yang pertama, berhubung kerap dengan dia. Dan yang kedua, jangan tinggalkan nama mereka dalam doa harian kita. Contohnya apa? Contoh, ya Allah, ayahku masih hidup, namanya Yusuf bin Ahmad, perelokkan akhlak aku di hadapan dia. Lunak dan rendahkan suara aku ketika aku bercakap dengan dia. Ya Allah, mak aku telah meninggal dunia, namanya Zainul binti Awang. Ya Allah, saat beliau hidup, aku tak sempat buat baik dengan dia. Doa lah bahasa Melayu, tak apa. Angkat doa sendiri. Lepas imam habis baca mayang kan, amin, amin ya Rabbal Alamin, kita ambil masa kita saat, ya Allah, sebut nama mak ayah kita. Perbuatan ni ada pada siapa? Imam Ahmad ibnu Hanbal, anak murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata anak murid beliau, aku melihat Imam Ahmad ibn Hanbal ada 4 doa yang dia tidak tinggalkan. Yang pertama, doa puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa yang dikhususkan ke atas nama kedua ibu dan ayah beliau. Dan yang keempat, doa kepada guru, dan di antara guru yang Imam Ahmad ibn Hanbal tidak akan lupa adalah nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga tadi, doa kepada mak dan ayah. Kalaulah imam mujtahid, imam mazhab, yang hari ni anak murid beliau ada ratusan juta, dan mungkin daripada zaman beliau tahun 200, 300 hijrah, 200 hijrah tu, tahun 100 ke 200 hijrah tu, sampai sekarang dah 1400 tahun, dah 1300 tahun dah, mungkin dah mencecah 1 bilion lebih anak murid dia. Kalau nak ikut dari sudut logik akal, memang Allah jutawan akhirat dia ni. Ilmu yang diajak cuma mungkin 60-50 tahun tu, tetapi dari sudut manfaat dah kekal sampai 1300 tahun. Dari sudut bahasa jutawan akhirat dah, tapi tetap dengan mak dan ayah dia mendoakan dengan doa yang khusus. Maka samalah saya pernah anak-anak saya, daripada anak saya yang sulung sampailah anak saya yang paling bongsu, moga-moga saat saya meninggal dunia ada manfaat kebaikan yang dia akan buat untuk saya. Maka terlebih dahulu saya kena buat dengan mak ayah saya dulu. Itu hukum dia. Maka ingat, yang kedua, derhaka kepada mak dan ayah, maka selama-lamanya Allah tidak akan redha untuk masuk ke dalam syurga. Maka ia merupakan satu saham, satu insurans, satu jaminan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi kata di antara dosa yang paling besar, wasyahadatu zur atau qaulu zur. Dosa yang paling besar, kalau kita mati dalam keadaan terlibat dengan dosa ni tak sebelum kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan ampunkan dosa ketika mana wasyahadatu zur, ketika menjadi saksi-saksi palsu. Wa qaulu zur, ataupun kita ni termasuk di antara dalam kalangan orang yang memberikan sumpah palsu. Jadi saksi palsu, bagi sumpah palsu. Ya, maka hari ni zaman yang kita tengok manusia menjadikan undang-undang, menjadikan agama sebagai bentuk benda yang biasa. Nak langgar, nak ikut, nak buat, tak mau buat sudah. Jangan. Ibu yang rahmati Allah, ingat, agama adalah bentuk benda yang kita tak boleh nak tinggal dalam kehidupan kita. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang rumah tangga, apapun platform yang kita nak hidup ni, wajib bersertakan dengan undang-undang. Islam bukan agama nak larang semua benda, tapi Islam agama yang memberikan jalan ataupun kaedah untuk kita buat sesuatu benda. Kita nak berniaga, Islam memberikan jalan untuk muamalah. Niaga dengan cara macam mana yang dihalalkan, dan niaga dengan cara mana yang kalau kamu buat jadi haram. Islam membenarkan, Islam mengharamkan zina, tapi Islam membenarkan pernikahan. Islam mengharamkan untuk kita ini buat fitnah, mengadu domba, buhtan, khibah dan sebagainya. Nah, maka Islam memberikan jalan kepada kita dalam bentuk-bentuk apa kaedah tersebut. Bahasa mudah kita panggil etika. Kita pergi bekerja, dia ada etika dia. Ibu-ibu masuk pakai contohnya badai uniform, dia tengok suami kita pakai badai uniform, dia ada baju dia. Ibu-ibu kerja di syarikat biasa swasta, dia ada etika pakaian dia. Hari Khamis pakai baju batik, hari biasa pakai, dia ada formality dia, kena pakai baju kurung ataupun kena pakai jubah. Jubah pula ada jubah yang spek dia, bukan ikut terhadap jubah saja. Boleh tak suami kita kerja polis, esok ingat sempena, ataupun hari ni hari Jumaat minggu depan kita abang kita serika baju pun semua, abang dia abang hari ni pergi kerja pakai jubah serban pula abang boleh tak? Dia sebagai seorang penguatkuasa, walaupun benda itu berpahala, tetapi salah dari segi etika kerja. Suami kita kata, sayang ni malam ni mabuk pi kuda ke apa ni,
Orang yang ni demam ke apa ni, duk tak duk nak pergi kerja pakai baju ubah. Bukan kata salah. Tetapi dari sudut etika pemakaian tu tak kena. Sebab apa? Undang-undang di tempat kerja memakai dengan pakaian tersebut. Sama duduk di atas dunia. Allah menetapkan ada undang-undang dia. Dari sudut etika pemakaian, boleh pakai apa-apa jenis. Tetapi syarat menutup aurat. Itu etika pemakaian dia. Yang peliknya, atas dunia kita boleh ikut semua benda. Di tempat kerja kita boleh ikut semua je. Kita tak pelik untuk kita nak ikut. Tapi di atas muka bumi Allah, kita suka-suka hati boleh langgar. Islam bukan suruh maklum-maklum wajib kena pakai tudung bidang 60. Siapa yang tak pakai berdosa. Ada tak? Ada ke? Ada. Terpulang. Yang mai hari ni macam-macam warna ni. Salah tak? Tak salah, silalah. Ibu-ibu nak pakai 3 color, atas 3, bawah 6. Silalah. Boh lah kat mana pun, selesa kat mana. Dia kata ustaz ni fashion baru, stokin sebelah beling, warna ni belah, mana ni belah. Pakailah, syarat menutup aurat. Baru ni dia invite masuk satu grup. Grup tudung labuh dengan grup tudung shawl. Kita haram tak pernah pakai tudung. Saya pelik awak lah, dia duduk invite benda-benda macam ni pula dah. Tak apalah, saya tengok mereka tanya sebab apa. Dia kata ustaz je ni, mereka duduk bergaduh ustaz. Grup tudung ni dengan tudung berkelahi. Saya kata berkelahi sebab apa? Matlamat sama duduk nak tuang aurat. Dia kata grup tudung shawl kata kat tudung labuh ni kan bidang 60 tu kan dia labuh sikit. Dia kata hampa ni macam cendawan berjalan. Saya duduk tuan cendawan berjalan tu cendawan kan. Dia payung dia lebih nampak kaki je. Lepas tu bila mereka ni kena kata, mereka balas balik. Dia berkata hampa grup tudung shawl macam grup hantu polong. Dia ikat masuk telur kangkang, masuk pam-pam-pam, ikat buah satu rosang tadi kan macam jenazah kan. Lah lagi daripada pengikat penutup yang terakhir ni, kita akan untuk tak bagi buka mulut ni kan, kita akan ikat lah bubuh tu. Tu kata kreatif bapak ni. Lepas tu saya kata duk berkelahi buat apa, dua-dua nak menutup aurat. Yang nak pakai tudung labuh nak bidang 60 pakai bidang 60. Yang nak pakai jenis tudung shawl nak ikat kat mana pun ikat lah, tak ada masalah. Resang, estro, teh pala apa tak apa. Syarat menutup aurat. Tapi bila duk bergaduh dengan benda-benda macam ni, tuan-tuan, berapa ramai lagi anak muda yang duk di luar tak menutup aurat lagi. Kita duk balas benda yang sama lagi ni. Kan kita duk main kuliah dia duk kata tengok belakang tu tudung macam tu. Duk sonok sangat ikut fashion tu. La ilaha illallah. Biarlah. Pelan-pelan lah. Kita sendiri pun bukan berubah. Ibu-ibu beranak-beranak terus pakai tudung macam ni ke? Keluar tu memang keluar daripada rahim mak tu memang siap dah. Tutup aurat dengan sock hand. Dah, perlukan masa. Samalah. Hari ni kita nak menyaksikan dengan kita menampak benda batil begitu banyak, tuan-tuan. Kita boleh seolah-olah kita bergaduh dengan benda-benda khilaf, benda-benda yang furu'. Allahu Rabbi. Zalimnya kita ke atas orang lain. Jahatnya kita ke atas hak orang lain. Seolah kita redha kepada golongan orang yang melakukan perbuatan mungkar dan maksiat ni untuk mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita melakukan satu benda. Sebab kita rasa apa? Aku lepas cukup dah, jangan. Sebab Allah akan tanya nanti kita, kalaulah perangai jenis pentingkan diri sendiri ni ada kepada para sahabat, Islam tak sampai ke kita hari ni. Kalau perangai pentingkan diri ni ada kepada zaman salaf, zaman khalaf, zaman yang kebelakangan sebelum daripada kita ni, kalau ada perangai macam tu, Islam takkan sampai ni. Bumi Malaysia, Singapura, Indonesia, jauhnya beribu-ribu kilometer. Tetapi sebab apa? Atas dasar tanggungjawab tu lah. Sebab tu jangan pernah dalam kehidupan memberikan sumpah dan janji palsu. Sungguh perbuatan tadi Allah tidak akan redha dalam kehidupan kita saat kita mati. Kita maaf sebut ni dekat-dekat dengan musim pilihan raya pula ni. Nah, saya tidak ada hak untuk memaksa, untuk menyokong siapa-siapa. Balik mudah macam ni dah. Mana-mana yang bercanggah dengan Quran, mana-mana yang bercanggah dengan hadis, kita buat istikharah, minta Allah bagi petunjuk. Itu paling mudah. Kita nak tentu mana betul mana salah, kita tak nampak, kita tak ada mesin ni. Kita bukan kasyaf, melainkan kita minta bantuan kepada Allah. Ramai mana kita tengok hari ni dalam bentuk nak kepada kuasa, nak kepada jawatan, nak kepada satu benda, sehingga kan mereka sanggup menipu, mungkir janji dan sebagainya. Na'udzubillah. Takut zaman akhir zaman ni. Kalaulah adanya Sayyidina Umar Abdul Aziz, maka nescaya hari ni tidak ada orang yang berani untuk nak jadi, nak berebut jawatan. Di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, mana-mana yang nak memegang jawatan kuasa, mana-mana orang yang nak memegang portfolio, maka wajib untuk dia mengisytiharkan harta banyak mana. Dan saat dia melepaskan jawatan, itu juga harta yang kena ada pada dia.
Agak-agak ada tak macam tu hari ni? Tak kira lah nak kerajaan ke, perbankan ke, haram tak kira haram ni. Ada tak agak-agak yang berani nak pegang jawatan? Saat dia pegang jawatan harta banyak tu, meninggal pun banyak tu juga. Hak jadi menteri besar baru berapa penggal kan? Beli rumah 5-6 juta, cek background, doktor gigi siapa? Banyak nak dicabut ni. Dan tak kira sabda lah, benda haram tak kira haram ni. Nak cari tokoh macam tu, Tok Guru ni Aziz ni, Allahu Akbar, berpuluh tahun pegang. Ni bukan di atas kepentingan politik ni, di atas yang kita duk tengok ni. Teladan yang macam tu, Allah Rabbi. Saat dia sakit ni duk bawa ni, duk kelek ni. Tapi ayat ni bekas ayat kencing tu, Allah duk kelek nak mengajak lagi. Cuba tengok, tak kata dia ada banyak. Rumah dia berapa belas tingkat? Kalau 20 tahun jadi menteri besar ni, kalau bahasa mudah, senang takat nak 200-300 juta, minta maaf sebut lah. Lulus satu projek, mai 20%. Lulus satu projek, mai 10%. Cukup dah. Tapi Tok Guru, dalam poket ada 2 pen. Untuk kegunaan peribadi, pen sendiri. Untuk kegunaan untuk rasmi, baru guna pen kerajaan. La ilaha illallah. Kita kereta pejabat balas pisau mana? Pen pejabat bawa balik sedozen. Tak, ni persoalan ni saya dengan ibu-ibu kena cek balik ni. Nabi kata dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Hadis tu ada dalam kitab Penawar Bagi Hati tu. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Tak kira lah apa pun platform politik yang kita nak main, silakan, tapi jangan terlibat dengan benda yang haram. Jangan kamu menyebarkan maklumat yang tak betul, jangan kamu fitnah benda yang tak betul yang kita tak tahu betul ke tidak. Jangan, takut nanti rugi di akhirat. Tak padan. Ni dekat-dekat dengan pihak raya pakai duk sebar ni macam-macam penipuannya, fitnah kawan tu, fitnah kawan ni, kata kawan tu, kata kat kawan ni. Lah janganlah. Nah, ketika orang lain buat, jangan kita ikut sama. Kalau dia kata ustaz depa buat boleh, takkan kami yang buat tak boleh. Baik, kalau dia buat benda yang haram, kita buat benda haram, apa beza kita dengan dia? Sama je dah. Maka bezakan di situ, insya-Allah. Moga Allah selamatkan kita daripada daripada dosa-dosa besar yang paling besar ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemeliharaan yang paling baik untuk kita, keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Semua yang main termasuk saya buat dosa belaka. Ya, kita tak dapat nafikan dosa tu. Dosa dengan pandangan mata, cara matanya. Dosa dengan telinga, cara telinganya. Dosa dengan mulut, cara mulut. Package dosa ni dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang bukan payah pun, dalam keadaan nak buat ibadah, kita dah lagi buat dosa. Nak semayang kan, duduk nak mayang asak, beratok dah lesah bagi elok dah. Dan lagi dia duduk ginjak tu, dia tengok tu imam, dia pecekuit sebelah, dia kata imam ni pendek hari ni, dia kata. Dia dah lagi kata kat orang tu, kata dosa. Setan iblis dia akan main dengan ruang yang macam-macam. Dia nak apa? Matlamat dia satu ni, nak manusia buat dosa. Maka kita tak dapat nafikan dari sudut dosa yang kita buat banyak. Lepas tu Nabi ajak apa? Nabi kata setiap daripada anak Adam itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Nabi kata fastaghfiru. Kita tahu kita buat dosa, banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta kemaafan kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah menanti-nanti bila kita nak mohon kemaafan, pengampunan kepada Allah. Dan moga-moga Allah mengampunkan dosa saya dan dosa ibu-ibu yang dirahmati Allah semua. Apapun dosa yang kita lakukan, ambillah jalan sama-sama kita berubah terlebih dahulu untuk Allah merubah pula ahli keluarga kita. Kita nak anak kita jadi baik, kita terlalu jadi baik. Kita nak anak kita jadi anak yang saleh dan salihah, kita terlalu memposisikan diri sebagai anak-anak yang saleh dan salihah kepada mak dan ayah kita. Bagi itu hukum dunia yang Nabi sebut. Moga-moga benda tu ada kepada kita semua. So, saya tak boleh nak panjang lama dah sebab pukul 5 ada janji dengan pejabat tanah dan pejabat ukok untuk dia pemain ukok di komplek untuk masjid. Nah, jadi tak apalah, insya-Allah kalau tak ada arah melintang kita jumpa esok lah. Nah, untuk bacaan kitab sambungan daripada apa yang almarhum Ustaz Murtada baca. Dan saya tekan sekali lagi lah, dari sudut ilmu memang saya jauh lah beza dengan almarhum. Dari sudut ilmu, dari segi akhlak, dari sudut semualah dia lebih daripada saya. Karena saya sendiri pun menumpang lah dengan apa yang almarhum tinggalkan. Dari sudut
usaha Darul Murtadanya dan semualah. Nah, moga-moga apa yang kita buat hari ni, apa yang kita usahakan daripada apa yang almarhum tinggalkan ni, moga ada manfaat untuk kita dan dia lah, insya-Allah di sana. Dan yang ni lah juga kita nak bawa sebagai bekal akhirat kita nanti, insya-Allah. Nah, jadi moga-moga memberikan manfaat. Akhirnya yang pertamanya saya cerita sikitlah mengenai pengembangan Ustaz Wadi Anwar. Saya rasa mungkin semua tertanya-tanya juga. Jadi sebelum ibu-ibu tanya, baik saya jawab siap-siap, saya boleh balik terus ya. Alhamdulillah perkembangan 2-3 hari lepas Ustaz Wadi mai mahad kami. Sebab mahad kami dengan mahad Ustaz Wadi dekat ya, 2 km ya. Komplek dakwah Darul Murtada dengan Habibul Mustafa ataupun Mahad Taufik Anwar dekat ya, 2 km yang terpisah. Jadi dia mailah dia ziarah. Dan nampak keadaan dia pun makin baik banyaklah sikit. Nampak makin sihat. Cumanya kita sedang tunggu pakar ortopedik, pakar tulang nak cek balik. Mungkin perlu pada pembedahan lah di bahagian bau. Tapi tak ada risiko teruk-teruk lah. Nak sambung balik sebab patah tu jauh sangat. Doktor kata berkemungkinan kena ni untuk dekatkan balik lah. Ajaib tulang manusia Allah jadi. Bila patah macam mana pun dia akan jadi penyambung. Dia akan tumbuh balik. Tapi bila jauh sangat tu takut dia kata ada long term lah. Dari segi efek mungkin dari sudut kekuatan jadi tangan jadi tak kuat macam biasa dan sebagainya. Tu saya sendiri tak review lah dengan doktor ortopedik, Dr. Fauzi Kasim, Sultanah Bahiyah. Kalau start tu dia kata okay, kita akan buat pembedahan lah. Jadi kita tunggu tarikh lah. Doa lah minta Allah bagi kesembuhan yang baik Ustaz Wadi. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, tapi dia mujahadah dengan ilmu ni cukup hebat lah, dia kata. Dalam keadaan tak sihat tu dia duduk gagah, duduk pergi tengok pembinaan di ma'had beliau. Satu bentuk benda yang saya dengan ibu-ibu kena ambil sebagai satu iktibar untuk kita cemburu dengan jalan yang sama lah. Sama dengan almarhum Ustaz Murtada pun sama lah. Sebelum almarhum meninggal tu, last kali saya sembang dia pada 27-28 hari bulan malam tu, dia telefon saya suruh saya pergi jumpa di ma'had. Saya ingat, saya kata dia, saya panggil dia ajar, saya kata ajar jumpa nanti lah, letih malam ni saya baru kuliah pukul 11 baru sampai rumah. Dia kata tak kena jumpa dia, takut tak jumpa dah, memang dia tulas dia jumpa dia lah. Malam saya pergi dekat dia, bukan nak cerita ni untuk kita ta'asub lah, tapi untuk i'tibar, nak atas hidup ni jangan kita nak menongkat langit sangat. Bila saya pergi dekat dia malam tu, antara bentuk benda cerita, dia kata dia abang je nak jual tanah tu. Ada tanah mana? Dia kata tanah yang asal ni nak beli, nak buat rumah. Rumah untuk dia dengan isteri dia duduk lah, sebab dia mana ada rumah dia menyewa je. Lepas tu saya kata, wan nak jual? Kata, saya bahasakan hang lah. Saya kata, hang dah lah tak ada apa dah. Rumah tanah tu hang beli nak buat rumah hang, lah hang jual tu habis tak ada apa. Dia kata tak apa, dia kata nak buat masjid dulu. Dia dah bincang dengan isteri dia, ke anak saya, ke ipar saya. Dia tanya isteri dia, tanya, sayang kita nak buat rumah kan, nak buat masjid dulu. Tu kata isteri dia pun bagus, padar Allah temukan daripada di dunia. Moga-moga di akhirat pun dia pun jadi pasangan, insya-Allah. Isteri dia kata, apa abang kita jual tanah tu buat masjid dulu. Ibu kalau suami sekali tanya, sayang nak rumah lu kau nak buat masjid, agak-agak nak jawab apa? Perlu masa lah nak fikir jawapan tu. Masjid yang mana satu tu pula kelai. Dan ni tu saya kata Allah padanlah pasangan yang Allah temukan kan. Suami lelaki yang baik Allah temukan dengan perempuan yang baik, masya-Allah. Jadi isteri dia pun kata tak payah dah boleh buat rumah kita lagi, kita buat masjid dulu. Dia jual tanah tu. Dan saya terkejut bila saya pergi selepas almarhum meninggal seminggu. Saya pergi jumpa di pejabat lawyer. Lawyer tu bukan Islam, dia pegang borang 14A. Borang 14 ni borang pertukaran tanah kepada pemilik yang baru. Jadi dia mai kat saya, dia kata ini Ustaz Murtada macam nak meninggal tu. Dia meduk kat saya, dia kata mana Ustaz Murtada datang. Saya kata Ustaz Murtada memang tak boleh datang dah, dia meninggal dah. Dia terkejut, dia kata I'm sorry, dia kata sebab dia tengok tarikh. Baru sangat tarikh yang dia buat perjanjian dengan lawyer untuk tukar tanah, dan tak ada siapa lagi dia nak buh nama. Dia buat dulu, dia cop jari dan dia tanda tangan. Jadi sekarang ni kalau ada pembeli tanah tu, kita swap je. Sebab kalau contohnya kalau dia meninggal dalam keadaan nama tanah tu atas nama dia, jadi banyaklah nak kena faraid, nak kena ni, dan dokumentasi tu makan masa. Dan tanah ni pula dia ada tempoh matang untuk kita jual. Tidak, dia akan jadi rugi. Tu kata Allah bagi ada manusia yang Allah datangkan kok rasa. Dan saya tak ada benda saya nak faraid pasal dia. Kereta dia dah bagi dah atas nama isteri dia. Kereta sebiji atas nama kak saya. Tanah dia ada 4 jenis tanah. Semua atas nama dia ni, kalau ikut ni. Semua dia dah wakaf di atas nama komplek dakwah Darul Murtada lah. Lepas tu satu benda saya belajar tu, kita hidup ni bukan nak menongkat langit lah.
Nah, kita kadang-kadang kita terlalu sibuk menentukan kesenangan untuk kita cari bab dunia untuk kita senang. Sehingga kan terkadang termasuk saya, kita terlupa untuk cari kesenangan untuk senang pada bahagian akhirat. Sedangkan dunia adalah tempat untuk meninggal, akhirat tempat tinggal. Tapi berapa ramai untuk kita memposisikan dunia ni seolah-olah macam kita tak mati tu. Sanggup berkelir beradik nak harta benda. Sanggup kita buat berdajal ke orang, kita buat naya ke orang, buat zalim ke orang, menipu orang dan sebagainya. Jangan dah, padan dah. Ambil yang aktibar. Belajarlah satu moga-moga daripada Ustaz Wadi Anwar, daripada Ustaz almarhum Ustaz Murtada, yang mereka guru saya dan guru ibu-ibu juga, insya-Allah. Moga iktibar tersebut kita guna sebagai satu manfaat untuk kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya mohon doa lah pada ibu-ibu untuk perjalanan komplek dakwah Darul Murtada lah. Dan insya-Allah petang ni kita akan jumpa untuk ukur tanah untuk kita permohonan untuk pembinaan masjid lah. Pondok dah berjalan lah, pondok dengan tahfiz berjalan dah, 54 orang pelajar dah ada sekarang ni. Dan saya dengan berbesar hati lah, saya nak jemput lah ibu-ibu daripada Taman Angsana ni, buatlah lawatan bila-bila kita pergi buat makan nasi orang ramai di sana. Nah, dengan anak mak ada kita tumpang berkat budak tu lah. Saya pun, kita pun tak ada amal, tak harap budak-budak ni lah tarik tangan menatau, dia tahu ya Allah ni lah dulu yang pernah menguruskan kami, moga-moga itulah kita harap masuk dalam syurga, insya-Allah. Nah, jadi jemput datang lah, insya-Allah. Dan insya-Allah dalam proses sekarang ni kita baru siap pondok yang ketiga, yang kedua, dan dalam lagi baki lagi 38 pondok tu kita buat. Untuk 20 pondok adalah untuk pelajar dan 20 lagi pondok untuk orang tua-tua. Nah, mungkin dah pencin tak tahu nak buat apa, tak tuntuang dah duduk rumah. Nah, bolehlah mai di pondok, insya-Allah. Nah, jadi jemaah tu lah, insya-Allah, yang nak mengimarahkan masjid, insya-Allah. Nah, jadi tak ada kos apa-apa, mailah nak boleh duduk, insya-Allah. Nah, minta doa tu lah. Dan untuk siapa-siapa yang mungkin berhajat nak menyumbang satu, untuk kemarin kami mesyuarat, kita nak cari 2 biji aircon untuk pelajar. Sebab lah ni kan keadaan ni cuaca, Pak Mahat kami tengah bendang. Jadi dia panggil orang Kedah pergi panas lik-lik ni. Panas teruk, kesian kat budak-budak lah. Bukan kita nak bagi selesa, ustaz dah bagi selesa dengan budak jadi penyegan. Tak, sebab kesian memang panas sungguh. Kita pun jadi tak selesa. Kalau boleh duduk dalam rumah tu bagi nak pakai baju dalam ya. Yalah duduk dalam buat panas lah ni, panas sungguh. Lepas tu yang duduk mesyuarat dengan mudir di Ma'had dan sebagainya, 3-4 orang kami mesyuarat untuk lembaga pengarah ni. Kita putuskan kita carilah aircon 2 biji, 3 horsepower 2 biji untuk pelajar tu. Kalau ikut kapasiti luas tu 2 kali ni luas ni. Kalau ikut dari segi horsepower tu kan, kalau ikutnya tak apa nak cukup, tapi tak apalah bagi untuk sekurang-kurangnya selesa lah sikit kan. Ni sampai belengah kan nak mengapas pun. Kos siang kadang berpeluh tengok depa tu yang itulah. Dan kos memang kita kira dia lebih kurang 5,800 lah. Sebab sebiji 2,900 untuk 3 horsepower tu, 3 ataupun 3.5 lah. Tak apa kalau tak boleh sumbang apa pun tak apa. Ibu-ibu doa lah, minta Allah mudahkan urusan. Moga Allah ada melembutkan hati-hati orang tertentu untuk bantu dengan bentuk macam tu, insya-Allah. Dia moga Allah bagi manfaat yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan yang bercakap. Saya mohon maaf lah kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara, ataupun mungkin terkata penampak itu kelemahan yang saya lakukan. Dan saya mengambil kesempatan juga, kalaulah mungkin ada sepanjang almarhum abang saya Ustaz Murtada Yusof datang berkongsi ilmu dengan ibu-ibu dan ibu-ibu yang rahmati Allah yang mungkin berasa kecil hati ataupun ada marah kat mana-mana, saya mewakili beliau minta maaf lah. Dan mungkin ada yang mungkin berhutang, dia berhutang dengan ibu lah. Kalau ibu-ibu berhutang dengan dia tak apa. Kalau dia berhutang dengan ibu, bukan beli, kadang-kadang dia jual ubat mata kan RM18, kadang-kadang mungkin RM2 dengan stokin kan. Kadang-kadang mungkin bila saya sebut ni baru teringat, hari tu tak ingat dah. Dan kalau teringat tak apa, saya buat tuntutan lah. Walaupun RM2, jangan rasa malu. Dia kata, ustaz kalau saya tuntut jadi huduh kan. Dah, itu hak, ambil lah, tak ada masalah. Jadi moga-moga selesai di dunia dan Allah selesaikan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Cuma ibu-ibu yang berhajat nak stokin dengan ubat mata adalah hari ni. Dan saya abang tu terang, saya tak ambil sekupang pun keuntungan daripada situ. Dan ni semua untuk bagi kat isteri almarhum lah. Bagi isteri almarhum, dan ni dia tak ada kerja apa. Jadi dia duk tumpu dengan buat stokin tu lah. Dan orang stokin kan dia buat sendiri stokin tu, dia pejik semua sendiri. Jadi kalau nak boleh ambil lah. Saya maklum kat bantu saya untuk bawa mai sekali. Berhajat ambil lah, tak ada masalah. Teringat bayar, tak teringat saya nak halal pun hak-hak dia, minta halal kat isteri dia. Jadi moga Allah bagi manfaat. Hadza billahi taufik. InsyaAllah kita jumpa esok pula
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, jiran tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada petang ni, tangan yang banyak melakukan kemungkaran, kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi-Mu. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang memandang kami, Tuhan yang mengetahui sekalian aib kami, Tuhan yang memelihara banyak perbuatan dosa daripada pandangan umum. Maka ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami takut saat kami mati menanggung pada bebanan dosa yang akan mengakibatkan kami akan diazab dengan tempoh yang panjang kelak di sana. Ya Allah, ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami ketika kami bercakap dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan kami yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana. Ya Allah, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami khususkan juga doa kepada guru kami yang telah meninggalkan kami 2 bulan yang lepas, almarhum Ustaz Fauzi Yusuf. Ya Allah, ya Allah, beliau meninggal jauh lebih muda daripada umur kami. Ya Allah, menjadikan i'tibar yang banyak untuk kami. Ya Allah, maka tempatkanlah mereka di tempat yang Kau janjikan, Raudatul min Riyadil Jannah, sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, Kau rehatkanlah mereka di sana selama mana mereka berpenatlah mengajarkan kami begitu banyak ilmu yang mendidikkan menjadi kami siapa kami hari ini. Ya Allah, dan Kau jadikan mereka dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang layak ke atas mereka semua menerima syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan janganlah pernah kegugurkan nama kedua ibu dan ayah kami dan guru kami dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, ya Allah, anda ada dalam kalangan kami hadir petang ni yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang ada masalah keluarga, bergaduh suami isterinya, ada masalah anak-anak yang nakal. Ya Allah, makalah Kaulah sebaik-baik pelepas daripada majlis sekalian masalah kami. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, maka izinkan kami bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami sedar di saat kami berhimpun petang ni dalam rumah-Mu. Ya Allah, masih ramai daripada kalangan masyarakat kami yang meninggalkan salat. Ya Allah, masih ramai daripada kalangan anak-anak muda kami yang terlibat dengan zina, arak, judi dan sebagainya. Ya Allah, maka ya Allah, lembutkanlah hati mereka. Ya Allah, lapangkan dada mereka untuk mereka dikenal dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, untuk mereka kembali berubah, mendapat taufik hidayah-Mu. Ya Allah, ya Allah, izinkan kebaikan sebelum mereka mati untuk mereka bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, dan Kau berilah kami mati juga dalam keadaan yang baik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.